الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد في ألوهيته والأحد في ربوبيته وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الوحيد في سيادته والأوحد في زعامته وصلاة ربي وسلامه على خير خلقه سيد البشر سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد فيا إخوة المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون والمطيعون. Saudara-saudara sidang Jumaat yang moga-moga mendapat keberkatan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua mendapat ampunan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sungguh-sungguh, yang memenuhi tuntutan takwa dan makna takwa yang sebenar. Dalam erti kata, takwa dalam dua perkataan yang ringkas, iaitu takut dan harap. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara. Takut kepada kebesaran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan takut Allah taala tak peduli lagi dah kepada kita. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara. Harap kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan harap rahmat serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dikasihi sekalian, kadang-kadang apabila Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita hidup di atas muka bumi ini, ada di antara kita yang hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setahun sekali saja ketika hari raya. Ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebulan sekali. Ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seminggu sekali waktu Jumaat. Dan ada berbagai-bagai jenis takwa. Takwa di hadapan manusia yang ramai, tetapi bila tidak dilihat oleh manusia, maka takwa itu telah hilang entah ke mana. Maka mimbar pada hari ini ingin supaya kita sama-sama membina takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar takwa itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada insan yang Allah Subhanahu wa taala hendak letak takwa ke dalam dirinya. Tetapi takwa itu tidak datang bergolek, tidak terbang melayang hingga ke setiap insan. Tetapi takwa itu datang dengan dua perkara, dengan usaha untuk bertakwa dan dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi insan yang bertakwa. Pernah
ataupun tidak, setiap hari kita berusaha untuk menjadi insan yang bertakwa? Pernah ataupun tidak setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, campakkanlah takwa itu ke dalam diri kita? Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, pada hari ini mimbar hanya nak menyebut tentang, selain daripada takwa, tentang kerjasama dan kasih sayang yang perlu dibina sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sama saja, baik lelaki ataupun perempuan, tetapi dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menjadikan manusia itu berbagai-bagai golongannya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dalam surah Hujurat ayat yang ke-13 Allah menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan dan menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai golongan, supaya saling kamu kenal mengenal antara satu sama lain. Golongan manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan, kalau kita fokuskan kepada orang-orang Islam dan beriman, ada 4 golongan. Golongan yang pertama dipanggil golongan harta. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Allah Ta'ala beri tanggungjawab kepada orang yang kaya supaya dia bertanggungjawab, supaya orang-orang mukmin yang miskin tidak terlantar kelaparan, tidak tinggal kehinaan, sehingga terpaksa menjual maruah diri. Sekiranya ada orang mukmin yang miskin terpaksa menjual diri ataupun menggadai maruah diri, maka dosanya terpikul atas pundak orang yang kaya. Begitu juga orang miskin di kalangan orang mukmin, Allah Ta'ala perintahkan supaya berusaha meningkatkan diri. Karena itu dalam rukun Islam ada indikatornya. Indikator dalam rukun Islam, kalau seorang miskin, dia kena usaha cari duit untuk pergi haji, usaha untuk menunaikan rukun Islam. Kerana hendak pergi haji, maka orang Islam mesti meningkatkan diri dia daripada miskin, daripada fakir miskin, kepada menjadi orang Islam yang ada harta, ada benda, ada keuangan, baru boleh melunaskan rukun Islam. Zakat begitu juga, puasa begitu juga, solat begitu juga. Bagaimana nak solat kalau pakaian terkoyak? Mesti ada pakaian yang bersih, pakaian yang indah, nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua dalam Islam ialah golongan ilmu. Ada orang pandai dan ada orang tak pandai. Tugas orang pandai ialah memberikan ilmu kepada orang yang tak pandai. Sama ada ilmu itu ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Sama ada ilmu itu ilmu cara-cara menunaikan salat ataupun ilmu itu ilmu perbankan Islam. Orang yang tak pandai di kalangan orang-orang Islam pula disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu sebahagian daripada iman. Malas menuntut ilmu, tidak menjadi orang yang suka membaca ataupun belajar, merupakan satu indikator menyatakan bahawa orang itu kurang imannya. Golongan yang ketiga di dalam Islam ialah golongan tenaga. Ada orang kuat dan ada orang lemah. Orang kuat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi orang yang lemah. Manakala orang yang lemah di kalangan orang-orang Islam yang banyak sekali ada pada hari ini ialah orang-orang yang lemah, maka orang-orang yang lemah ditunjuk
oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya supaya bersatu hati, bekerja sama, tolong bantu antara satu sama lain, supaya orang-orang Islam menjadi kuat. Golongan yang keempat di dalam Islam ialah golongan tadbir. Allah Ta'ala mentakdirkan di sana ada golongan orang yang menjadi ketua dan ada orang yang menjadi pengikut. Orang yang menjadi ketua melaksanakan pentadbiran dengan adil dan saksama, dengan amanah dan tanggungjawab. Manakala orang yang menjadi pengikut hendaklah taat kepada ketua. Selama mana ketua itu menjadi ketua kita, kita nak taat kepada dia. Jangan ada pula di antara orang-orang Islam yang kerjanya, contohnya kerjanya kerja sokongan, tapi perbincangan yang dibincangkan itu kerjanya tak buat, tapi komen kerja orang atasan. Ada juga. Perkara-perkara ini semua adalah indikator kepada takwa. Kalau orang kaya membantu orang miskin dengan hartanya, orang miskin berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, maka itu takwa namanya. Kalau orang pandai mengajarkan ilmu kepada orang yang tak pandai, dan orang yang tak pandai bersedia untuk menuntut ilmu, mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, maka itu takwa namanya. Kalau orang yang kuat melindungi orang yang lemah dengan kekuatannya, dan orang yang lemah saling tolong bantu antara satu sama lain, takwa namanya. Dan kalau orang yang mentadbir dengan adil dan saksama, dan orang yang ditadbir itu taat dan patuh kepada pentadbiran, maka itu takwa namanya. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya saling prihatin antara satu sama lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, wa man asbaha wa hammuhu ghairallahi falaysa minallah." Barang sesiapa yang tidak mengambil berat hal ehwal urusan orang Islam yang lain, daripada golongan yang lain, daripada kumpulan yang lain, maka bukanlah orang itu daripada kalangan orang Islam. Dan barang sesiapa yang pada pagi-pagi hari lebih mengutamakan perkara yang lain daripada perkara Allah, maka dia bukanlah daripada golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan muslimin muslimat yang dikasihi